Seorang raja yang memiliki kekayaan, bala tentara, dan istana-istana. Dan yang paling penting dari semua itu, dia memiliki perkara yang memusnahkan manusia, keangkuhan. Dia berkata, "Siapa yang mampu menjatuhkan aku? Aku adalah Tuhan bumi ini." Namun pada satu malam, sesuatu yang tidak terlintas di pikiran sesiapa pun telah menggegarkan Babylon. Bukan pukulan pedang, bukan serangan panah, dan bukan kekuatan tentera yang besar. Hanya seekor makhluk yang hampir tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Bala tentera Namrud yang berjuta-juta berdiri tidak berdaya di hadapannya. Dan akhirnya mereka binasa dan disamakan dengan tanah. Di sekitar tanah Irak purba, yaitu Babylon, terdapat sebuah kerajaan di mana hanya satu suara yang berkuasa, Namrud. Kita tidak menemui nama pribadi raja ini di dalam Al-Quran. Tetapi menurut tafsir Ibnu Katsir dan beberapa riwayat, raja ini adalah Namrud. Dia adalah seorang pemerintah yang sangat kuat dan sombong pada zaman itu. Orang ramai gementar mendengar derap langkahnya. Bandar-bandar berdiri di bawah bayang-bayang istananya, dan kemanusiaan menundukkan leher mereka di hadapan kesombongannya. Namrud berkata, "Aku memberi rezeki, aku menghidupkan, dan kematian berlaku dengan perintahku." Astaghfirullah. Dia bukan sekadar seorang raja, malah dia mendakwa dirinya Tuhan. La ilaha illallah. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang kepada Namrud dan memberitahunya bahwa seorang kanak-kanak akan dilahirkan dan akan menghancurkan kerajaanmu serta dakwaan ketuhananmu. Wajah Namrud menjadi pucat, walaupun di dalam istana emasnya. Dia mengeluarkan perintah agar tiada ibu yang boleh melahirkan anak lagi, dan agar setiap bayi lelaki dibunuh. Jeritan kedengaran di jalan-jalan. Air mata mengalir dari mata ibu-ibu, dan jejak kezaliman tenggelam dalam darah. Namun sesiapa yang Allah kehendaki keselamatannya, dia menutup semua pintu dunia dan membukakan pintu khas untuknya. Ibu Nabi Ibrahim alaihissalam berlindung di sebuah gua di gunung. Kesunyian yang mendalam menyelubungi setiap tempat. Tiba-tiba muncul satu cahaya. Cahaya yang tersebar memeluk kesunyian di celah-celahnya, dan lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda dibesarkan dalam kesunyian di kegelapan gua. Pada masa kegelapan, kezaliman menelan suasana di luar. Allah sedang mempersiapkan cahaya di dalam yang akan mengubah takdir zaman-zaman mendatang. Kawan-kawan, soalan hari ini, siapakah Nabi alaihissalam yang boleh bercakap dengan jin dan haiwan? Tuliskan jawaban Anda di ruangan komen, dan sesiapa yang belum melanggan subscribe, silalah melanggan supaya kami mendapat motivasi dan kandungan seperti ini sampai kepada Anda. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Sebaik sahaja keluar dari gua, Ibrahim alaihissalam melihat dunia di sekelilingnya. Bintang-bintang, bulan, matahari, semuanya berjalan dalam satu sistem. Dan dari sini bermulalah perjalanannya. Menurut Al-Quran, nama Bapak Ibrahim alaihissalam ialah Azar. Dia adalah ketua sebuah kilang terkenal untuk pembuatan berhala. Dan Ibrahim alaihissalam dibesarkan sejak kecil di rumah penyembah berhala itu. Nabi Ibrahim alaihissalam memerhatikan segala sesuatu dengan teliti. Dan di lidahnya sentiasa ada soalan. Apakah itu kebenaran? Siapa yang menanam pemikiran ini dalam diriku? Soalan inilah yang akan menjadikannya agung. Kaumnya bersujud kepada bintang, menganggap bulan sebagai Tuhan, dan menundukkan kepala kepada matahari. Tetapi kemudian semuanya terbenam. Hati Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru, semua ini adalah fana, sementara, dan Tuhan tidak mungkin fana. Apabila orang ramai lalu di jalan, mereka bersujud kepada berhala dan berdoa kepadanya. Ibrahim alaihissalam berdiri diam memerhatikan mereka. Pada suatu hari, Baginda bertanya kepada kaumnya, "Adakah batu-batu ini mendengar kamu?" Kaum itu ketawa. "Wahai Ibrahim, ini adalah Tuhan-Tuhan bapa dan nenek moyang kami yang dihormati." Baginda berkata kepada mereka sekali lagi, "Benda-benda ini tidak dapat menolak bahaya daripada kamu, dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kamu. Namun kamu tetap menyembahnya?" Kaum itu marah. "Wahai Ibrahim,
lidahmu sangat panjang, lancang. Tetapi ini adalah tradisi bapa dan nenek moyang kami. Tetapi Ibrahim alaihissalam tidak akan melepaskan perkara ini. Matlamatnya adalah tauhid. Sehingga lewat malam dan sepanjang siang, Ibrahim alaihissalam pergi ke setiap pintu dan menerangkan kepada orang ramai. Tuhan kamu adalah yang menciptakan langit, bumi, bintang, matahari dan segala sesuatu. Tetapi hati kaum musyrik itu keras seperti batu, seperti berhala-berhala mereka. Pada suatu hari, Ibrahim alaihissalam melihat bahwa kaumnya telah pergi untuk menyambut perayaan besar. Seluruh bandar kosong. Ibrahim alaihissalam masuk ke kuil mereka. Baginda memandang sekeliling. Kesunyian bergema di kubah-kubah dan beban batu-batu beku itu di atas bahu manusia selama berabad-abad. Baginda menarik nafas panjang. Hari ini mereka mesti menjawab. Kemudian Baginda mula menjatuhkan berhala satu demi satu dengan kapaknya. Sebahagian jatuh ke tanah, sebahagian pecah dan berkecai, dan wajah sebahagian lagi hancur. Dan akhirnya, Ibrahim alaihissalam menggantungkan kapak di bahu berhala yang paling besar. Apabila orang ramai kembali dan melihat keadaan kuil mereka, mereka menjerit, "Siapa yang melakukan ini?" Salah seorang berkata, "Seorang pemuda bernama Ibrahim selalu menyebut berhala kita dengan buruk." Ibrahim alaihissalam dipanggil ke istana. Baginda ditanya, "Wahai Ibrahim, adakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami?" Baginda menjawab, "Memandangkan berhala besar ini berdiri dengan selamat, tanyalah ia. Mungkin ia boleh memberitahu kamu siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang lain." Kaum itu meletus kemarahannya. "Wahai Ibrahim, kamu tahu bahawa mereka ini tidak bercakap." Jawapan Ibrahim alaihissalam menggegarkan dinding-dinding bandar itu. "Patutkah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kamu dan tidak memudaratkan kamu? Jika kamu tahu bahawa ia tidak bercakap, tidak berjalan, tidak memberi manfaat dan tidak memudaratkan, maka mengapa kamu menjadikannya Tuhan-Tuhan?" Suara ini berlegar di merata tempat. Ia bertembung dengan lidah manusia dan sampai ke istana Namrud. Ibrahim alaihissalam dibawa ke istana Namrud. Ini bukan pertemuan biasa hari ini. Di satu pihak ada mahkota, tahta, tentera dan perang, dan di pihak lain seorang nabi yang bersendirian, tetapi memiliki hati, akidah dan keyakinan. Namrud bertanya dengan marah, "Adakah kamu menafikan ketuhananku?" Ibrahim alaihissalam berkata dengan tenang, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud ketawa, "Aku juga melakukan itu." Kemudian dia memanggil 2 orang tawanan, dia memaafkan seorang dan memerintahkan yang seorang lagi dibunuh. Dan dia berkata, "Lihat, aku juga menghidupkan dan mematikan." Tetapi satu ayat daripada Ibrahim alaihissalam menghancurkan dinding keangkuhan. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Keangkuhan Namrud bergegar buat kali pertama. Kebenaran sentiasa memberi 2 jalan, sama ada tunduk atau membakar. Namrud memilih jalan membakar. Dia memerintahkan untuk menyalakan api terbesar yang belum pernah dilihat oleh bumi sepertinya. Kayu api dikumpulkan sehingga menjadi seperti gunung dan lidah api menjilat langit. Kepanasan api itu menjadi sangat dahsyat sehingga burung-burung tidak dapat terbang di atas tempat itu. Kemudian dibina manjanik yang melontar batu dan bola api ke jarak jauh. Tangan Nabi Ibrahim alaihissalam diikat. Kaum yang zalim itu sedang ketawa. Namrud memerhatikan semua ini dengan keangkuhannya. Kemudian Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Bumi menahan nafasnya dan langit tenggelam dalam kesunyian. Kemudian turunlah perintah dari arasy ilahi. "Wahai api, jadilah sejuk dan penyelamat bagi Ibrahim." Sifat api berubah. Ia diciptakan untuk membakar, tetapi Allah Azza wa Jal menjadikannya hamparan ketenangan. Rumput tumbuh di tengah-tengah api, dan Ibrahim alaihissalam berdiri sambil tersenyum. Pakaiannya tidak disentuh, tubuhnya selamat, dan cahaya rohani bersinar di wajahnya. Mata kaum yang zalim itu terbeliat,
dan dinding keangkuhan runtuh. Ibrahim alaihissalam keluar dalam keadaan hidup, tetapi Namrud mati dari dalam. Akhirnya, apakah nasib Namrud dan tenteranya? Peristiwa ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi Ibnu Katsir menyebutnya dalam tafsirnya sebagai satu riwayat, yaitu bahwa Allah pada suatu hari menghantar nyamuk kecil ke atas tentera Namrud. Debu naik dari langit pada waktu malam. Pada mulanya seekor nyamuk, kemudian dua, kemudian berjuta-juta. Obor-obor padam. Tentera melarikan diri. Kuda-kuda hilang kawalan. Askar-askar menjerit dan memanggil raja mereka. Makhluk yang tidak bernilai apa-apa di mata manusia menyamakan tentera yang hebat dengan tanah. Namrud melarikan diri. Dia menyembunyikan wajahnya. Tetapi seekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya. Kesakitan merebak ke otaknya. Gunung keangkuhan tumbang disebabkan kesakitan setitis, kecil. Dia meminta supaya kepalanya dipukul dengan penukul. Menghantukkan kepalanya ke dinding. Lidah yang dahulunya berkata, "Aku Tuhan kamu," hari ini tenggelam dalam jeritan. Tibalah masa di mana nyamuk itu memakan otaknya dan nafasnya terhenti. Pengakhirannya menjadi pengajaran. Peristiwa ini tidak berlalu begitu sahaja, malah ia berlaku setiap hari. Hari ini juga, orang berbangga dengan harta, kekuatan, dan kuasa mereka. Dan suara dalam hati berkata, "Akulah undang-undang." Tetapi Allah yang menjatuhkan Namrud dengan seekor nyamuk, tiada siapa yang tahu dengan apa dia akan mematahkan keangkuhan kita. Tanyalah hatimu, adakah bersembunyi di dalam diriku seorang Namrud kecil juga? Jika begitu halnya, maka cepatlah merendah diri. Dan sesiapa yang merendah diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjatnya.